pelajar akan menikmati bantuan khas tunai peperiksaan bakti. Untuk perinciannya dan perkembangan terkini di Sabah, kita bersama-sama Muhammad Dia Sahlan. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Syah Musa di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih 37,000 pelajar Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia di Sabah akan menikmati bantuan khas tunai peperiksaan bakti. Manakala bantuan tunai pendaftaran IPTA dan IPTS Budi pula akan dilancarkan pada Mac tahun ini secara dalam talian. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif telah mengumumkan perincian bantuan khas budi dan bakti bagi para pelajar SPM, STPM dan STAM golongan B40 dan M40 di Sabah dalam sidang media di Kota Kinabalu hari ini. Menurut beliau, bantuan tersebut telah diumumkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nur dalam pembentangan Belanjawan Negeri 2021 dengan peruntukan sebanyak 12 juta ringgit. Katanya kedua-dua bantuan tersebut akan dibayar secara one-off. Bantuan secara one-off berjumlah 2,000 seorang untuk kemasukan kali pertama ke IPT. Kedua, tentang bakti. Bantuan RM200 seorang untuk bantuan khas tunai peperiksaan bakti bagi pelajar yang akan menduduki SPM, semester akhir, STPM dan STAM. Sementara itu, Datuk Muhammad Arifin berkata, bantuan makan dan minum sementara pelajar institusi pengajian tinggi dan pusat tahfiz sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan akan terus digiatkan bagi membantu menyediakan makanan mereka yang masih tinggal di sekitar kampus. Bantuan itu akan disalurkan terus kepada pihak institusi untuk diagih kepada pelajar-pelajar berkenaan. Sabah menunjukkan tren jangkitan pandemik COVID-19 yang semakin menurun. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah Datuk Jahin mahu rakyat negeri ini terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah bagi memutuskan rantaian COVID-19. Saya mengharapkan warga semua untuk terus mematuhi SOP ini kerana kelihatan tren itu semakin positif, semakin memberangsangkan dan kerajaan mengharapkan supaya dapat terus diperbaiki dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan kita akan menjadi contoh pematuhan SOP. Datuk Jahid berkata demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu selepas menyampaikan sumbangan 1,200 roti ban kepada Yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Senjek Kota Kinabalu, Janis Abdullah. Dalam majlis berasingan, Datuk Jahid turut menyelaraskan penyampaian sumbangan syarikat pengeluar roti Kim Tek Cheong Consolidated Berhad kepada pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah Kamarul Zaman Malik Abdullah di Sembulan, Kota Kinabalu. Hasil kerjasama 3 pelukis tempatan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Balai Seni Lukis Negara serta Majlis Daerah Putatan, mural berkonsepkan pembudayaan norma baharu berjaya direalisasikan di Dewan Seri Putatan. Menjadi daya tarikan terbaharu di daerah berkenaan, mural ini mengingatkan masyarakat agar mengamalkan norma baharu termasuk mematuhi SOP elak penularan pandemik. Ikuti laporan bersama wartawan Sarifah Munazarah Sari. Menggunakan figura mewakili usaha menentang COVID-19, mural berhadapan Pasar Pasir Putih Putatan ini disiapkan dalam tempoh 4 minggu. Ia hasil kreativiti Josri Haral bersama 2 lagi pelukis tempatan yang mendapat inspirasi melalui pembudayaan norma baharu. Antara cabaran dia ada yang pertama sekali adalah faktor cuaca. Pada masa itu musim hujan, jadi kami tidak dapat memberikan fokus penuhnya untuk menyiapkan mural ini. Jadi terpaksalah kami menyiapkan sedikit demi sedikit. Warna terang mural ini yang menarik perhatian ramai antara lain menampilkan karakter petugas hadapan, pelitup separuh muka dan pemeriksaan suhu badan. Tujuannya membuat masyarakat sedar kita masih lagi berperang dengan pandemik. Ini turut diakui para peniaga sekitar pasar berkenaan yang mengingatkan agar tidak leka mematuhi SOP. Sejak perniagaan adanya ini lukisan ini, pelanggan pun mulai datang serta melihat pandangan macam mana keadaan, dan alhamdulillah berniaga adalah harapan sejak kedatangan lukisan ini. Itu untuk
menjaga keselamatan dah. Oh, kita mesti selalu pakai tumas. Iyalah, ndak lupa lah pakai. Habis tengok hari-hari kan, ndak boleh rapat-rapat, cuci tangan. Memanglah cantik. Ternyata mural ini menjentik kesedaran untuk sentiasa mengutamakan keselamatan dan kesihatan diri dalam kalangan pelanggan pasar yang dibuka bermula 6 pagi hingga 2 petang. Unsur-unsur keselamatan tuh, tutup muka tuh ada dipapar di sana. Jadi orang awam, siapa yang tidak pakai tuping, kalau dia tengok, dia ingat diri dia. Kenapa saya tidak pakai tuping? Kita kulikisan tu memang ngam tatai ko. Itu no yang kanginan ti pasal menurut kita gambar-gambar tu menarik ni kita pakai SOP. Jadi maka mudah penyakit tu tidak mengjang kita. Bagi saya lah kan mural yang dihasilkan ni selain dia bagi impak yang besar kepada pelukis tempatan, dia juga bagi macam pesanan lah, macam mengingatkan kepada masyarakat untuk kita mematuhi SOP lah. Saudara, berdasarkan tinjauan kami di sekitar Pasar Pasir Putih ini, yang mana peniaga mengatakan setiap kali mereka melihat mural di belakang ini akan mengingatkan mereka untuk terus mematuhi prosedur operasi standar dengan memakai pelitup muka dan juga cecair pembasmi kuman. Terbukti mural yang bertemakan pembudayaan norma baharu ini bukan sahaja mampu mendidik masyarakat, malah ianya berfungsi untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Laporan Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sabah telah membangunkan sekurang-kurangnya 9 projek keusahawanan industri makanan melalui platform dalam talian Agrobazar setakat Disember tahun lepas. Ia